kita sambung dengan keterlarutan. Keterlarutan ni adalah kuantiti maksimum zat terlarut yang dapat larut dalam 100 ml pelarut pada suhu yang tertentu. Itu adalah maksud keterlarutan. So cikgu akan tunjuk kat kamu faktor-faktor yang mempengaruhi keterlarutan. Yang ni. Benda ni memang ada dalam sekitar kita, di sekeliling kita, apa yang kita buat hari-hari. Contoh, okey, awak nak mak suruh buat air. Okey, ada tetamu datang, mak suruh buat air, awak nak buat air kopi. Antara kalau awak guna air sejuk ataupun awak guna air panas, yang mana kopinya lebih cepat terlarut? Okey. Of course, secara logiknya air panas, yang kita guna air panas tu akan cepat terlarut kan. Itu kita kata dari segi suhu. Okey, kemudian awak letak pula air kopi tu, awak letak je, awak tak bancuh. Maksudnya air letak je kopi, biar je. Yang satu lagi, awak letak air, awak letak kopi, awak kacau. So yang kacau tu akan lebih cepat terlarut. Macam juga kalau awak letak gula. Okey, awak ada gula batu, awak ada gula pasir. Yang gula pasir atau gula batu yang awak letak tu yang mana lebih cepat terlarut dengan suhu yang sama? Katakan sama-sama suhu 100 darjah Celsius, awak letak gula batu, ini awak curahkan gula pasir. Kemudian awak lihat dia punya antara dua tu mana yang akan cepat hancur dia punya gula tu. Sudah tentu yang gula pasir, gula yang halus tadi berbanding gula yang seketul tu. Okay, itu daripada segi saiz zat terlarut. Okay, so cikgu terangkan balik. Macam ni, gula larut lebih cepat dalam air kopi panas apabila dikacau. Satu dalam air yang panas, nombor dua dikacau. Satu air panas, dua dikacau. Suhu dan juga kadar kacauan yang tinggi menyebabkan, ini daripada segi sainsnya lah, menyebabkan zarah-zarah pelarut akan bergerak dengan pantas. Bila cikgu sebut pelarut, awak bayangkan air lah. Okay. Hal ini menyebabkan zarah-zarah pelarut dan juga zat terlarut akan cepat mengisi ruang antara satu sama lain. Yang kedua, yang seterusnya, yang tadi satu suhu, dua kadar kacauan, yang ketiga saiz zat terlarut. Okay, semakin kecil saiz zat terlarut, semakin besar semakin besar jumlah luas permukaan yang terdedah kepada zat-zat pelarut. So zat terlarut iaitu gula tadi akan cepat melarut dalam pelarut. Okay, boleh faham Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan. Baik, seterusnya kita pergi pada koloid. Apa itu koloid? Okay, campuran dua atau lebih zat terlarut yang tersebar secara sekata. Okay, koloid tidak membentuk campuran yang jernih dan juga tidak menghasilkan mendakan. Okay. So, koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak di antara larutan dan juga ampaian. Ini larutan, semua kita kata dilute. Semua tu sebati, dah hancur dalam tu, kita larut. Okay. Yang kedua, koloid. Yang ketiga, kita ada ampaian. Nampak ampaian ni? Okay, contoh koloid dalam kehidupan adalah busa krim pencukur, awak punya shaver cream, susu ataupun mayonis. Ia tak larut. Macam susu tu dia tidak larut dan juga dia tak ada ampaian, dia koloid. Contoh lain adalah mayonis. Okay, air sebagai pelarut semester. Air dikenali sebagai pelarut semester. Semester ni satu the whole, kita kata satu dunia guna, kerana keupayaannya untuk melarutkan hampir semua bahan. Pepejal dia boleh larutkan, cecair dia boleh larutkan, gas pun dia boleh larutkan.
Okey. Air juga digunakan sebagai pelarut secara domestik. Domestik ni kehidupan seharian kita, dan juga sebagai bahan mentah dalam industri pembuatan, pertanian dan juga perubatan. Macam ni. Baja boleh larut di dalam air dan diserap oleh akar tumbuhan. Minuman ringan dihasilkan dengan menggunakan air dan pelarut. Air melarutkan deterjen yang digunakan dalam proses pembersihan. Pelarut bukan air itu pula apa? Pelarut bukan air adalah yang berasaskan karbon, yang digunakan untuk melarutkan zat terlarut yang tak larut dalam air. Contoh ni, yang ni lah. Alkohol, kerosin, asetan, turpentine dengan ether. Ni contoh-contohnya awak boleh tengok. Kenapa pelarut bukan air ni digunakan? Sebab sifat pelarut bukan air yang mudah meruap dan menyebabkan pelarut ini digunakan secara meluas dalam penyediaan bahan semburan. Kan alkohol dia cecair, kerosin cecair, semua tu bentuk cecair, tapi ia bukan air, tapi dia akan melarutkan juga bahan-bahan lain. Contoh kalau dalam bahan semburan seperti cat, minyak wangi dan juga racun serangga. Pelarut bukan air ni kita kena handle dengan hati-hati sebab ia membahayakan kesihatan. Alright. So dah habis untuk yang ni. Nanti lepas ni cikgu nak awak jawab soalan latihan yang cikgu berikan dalam Google Form. Apa-apa soalan boleh tanya cikgu. Nanti cikgu akan jawab. Seterusnya next time kita akan pergi ke topik lain lah pula. Okey, apa-apa soalan boleh tanya, jangan lupa jawab soalan latihan.